الحمد لله القائل يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memilih kita yang berada di dalam rumahnya ini sebagai hamba-Nya yang telah dimeterai dengan kalimah tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Kita telah mengaku bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah dan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya serta mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tergolong sebagai hamba-hambanya yang diredai dan dirahmati serta selamat di dunia dan di akhirat. Marilah bersama-sama kita menghayati khutbah pada hari ini yang bertajuk Musuh Terbesar Umat Islam. Hadirin yang dikasihi Allah sekalian, kedatangan Islam telah memberikan kesan besar sehingga berjaya menolak corak hidup jahiliyah dan mengeluarkan masyarakat Arab daripada zaman kegelapan kepada petunjuk, dari kezaliman kepada keadilan, dan dari penindasan kepada pembelaan. Ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia telah membawa kejayaan dan kebahagiaan yang besar. Baginda menyelamatkan manusia dari kesengsaraan. Baginda diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan agama dan akhlak manusia supaya memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Semua perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah membawa Islam dari zaman jahiliyah menuju peradaban Islam yang cerah. Sehingga saat ini, walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat lebih 1400 tahun yang dahulu, tetapi kita masih lagi menerima dan melaksanakan segala ajaran-ajaran baginda. Walau bagaimanapun nikmat keamanan dan kesejahteraan yang kita kecapi sekarang sering diteruji, kita sebenarnya berhadapan dengan serangan musuh-musuh Islam, sama ada yang nyata dan yang tersembunyi. Hari ini umat Islam bukan sahaja tidak berdaya terhadap musuh-musuh lahir seperti Yahudi, Nasara, bahkan juga tidak mampu memerangi musuh batin yang sangat jahat, iaitu hawa nafsu dan syaitan. Memang Islam tidak mengajar kita mencari musuh, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita ujian-ujian yang bakal dihadapi umat Islam melalui ayat-ayatnya di dalam Al-Quran Al-Karim. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadisnya juga mendedahkan siapa musuh umat Islam itu. Antaranya yang pertama, Yahudi dan Nasara serta orang-orang kafir. Kedua, hawa nafsu. Ketiga, iblis dan syaitan. Keempat, orang munafik. Kelima, orang Islam yang hasad dengki.
Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan sifat kafir terutamanya Yahudi dan Nasara, bahawa mereka tidak akan senang dan menyukai orang Islam selagi mana orang Islam itu tidak mengikut petunjuk mereka, tidak menjadi pengikut mereka dan hidup dengan cara hidup mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 120, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum Qul inna hudallahi huwal huda wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir." Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak sekali-kali akan bersetuju atau suka kepadamu wahai Muhammad sehingga engkau menurut agama mereka yang telah terpesong itu. Katakanlah kepada mereka, sesungguhnya petunjuk Allah, yakni agama Islam itu petunjuk yang benar, dan demi sesungguhnya jika engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka sesudah datangnya wahyu yang memberi pengetahuan kepadamu tentang kebenaran, maka tiadalah engkau akan peroleh dari Allah sesuatu pun yang dapat mengawal dan memberi pertolongan kepadamu. Justru kejayaan musuh-musuh Islam ini bukan kerana kehebatan konspirasi mereka, tetapi kerana kelemahan diri umat Islam itu sendiri. Sebagaimana telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa pada akhir zaman ini munculnya pelbagai fitnah termasuk konspirasi daripada pihak musuh Islam. Selain itu juga fitnah itu dicetuskan oleh umat Islam sendiri dengan banyaknya berlaku pertelingkahan, huru-hara dan peperangan sesama sendiri. Muslimin yang dikasihi Allah sekalian, untuk kita menjadi umat yang dipuji-puji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sewajarnya kita mengenali musuh besar umat Islam yang sentiasa bermaharajalela di dalam hati kita. Antaranya adalah hawa nafsu. Hawa nafsu juga adalah musuh yang besar bagi umat Islam, kerana hawa nafsu itu kedudukannya menyatu dengan diri setiap orang. Ia tidak boleh dibunuh, tetapi boleh ditundukkan dan diarahkan. Sifatnya cenderung mengajak kepada keburukan dan kemaksiatan. Hawa nafsu tidak akan berhenti memaksa seseorang sehingga keinginannya dipenuhi. Walaupun ia selalu menuntut agar keinginannya tercapai, tetapi masih mempunyai fungsi yang benar apabila orang Islam berjaya menundukkannya dan mengarahkannya ke jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nazi'at ayat 40 hingga 41, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya syurgalah tempat tinggalnya. Hadirin sekalian, musuh ketiga umat Islam ialah iblis dan syaitan. Iblis dan syaitan ini menyerang dari segala penjuru. Godaannya sangat halus mengikut tahap orang yang digodanya. Ia meresap di dalam tubuh melalui aliran darah dan bertakhta di hati. Ia bersekutu dengan hawa nafsu dan sentiasa menyertai gerak-geri dan tingkah laku manusia. Antara ciri-ciri godaan dan tipu daya iblis dan syaitan ialah meniupkan sifat kemalasan, rasa berat untuk melakukan kewajipan, dan perasaan malas itu amat terasa apabila mendengar panggilan untuk menunaikan kewajipan, khususnya solat. Jika kita berjaya menepis godaannya yang pertama tadi, pasti iblis dan syaitan tadi akan terus berusaha tanpa jemu-jemu melancarkan tipu dayanya. Andai kata kita berjaya menepis tipu dayanya yang kedua itu, dia akan menyibukkan hati kita dengan angan-angan sehingga kita lupa dan tidak khusyuk dalam beribadah. Iblis dan syaitan tidak menyerah jika tipu dayanya yang ketiga itu gagal. Sebaliknya, ia berpura-pura baik,
mengajak kita berbuat baik, mendorong kita agar menambah ibadah siang maupun malam hingga melampaui batas, bahkan berasa puas hati kerana telah banyak beribadah dan akhirnya merasakan diri lebih baik daripada orang lain dan memandang rendah terhadap mereka. Hadirin sekalian, musuh besar umat Islam yang keempat ialah orang munafik. Golongan ini merupakan musuh dalam selimut, bermuka manis di depan, berlagak membantu, tetapi di belakang sangat curang dan mengkhianati. Kita hendaklah berhati-hati dengan orang munafik ini, kerana lahiriahnya memang sama akidahnya dengan umat Islam yang beriman. Ciri orang munafik ini ialah apabila berkata ia berbohong, bila berjanji tidak ditepati, dan jika diberi amanah dia akan khianati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Munafiqun ayat yang pertama, wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah mengetahui bahawa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Muslimin yang dikasihi sekalian, setiap muslim juga ada kalanya dimusuhi oleh orang yang berhasad dengki kepadanya. Sesungguhnya iblis adalah yang pertama berhasad dengki di langit, manakala Qabil adalah orang pertama berhasad dengki terhadap saudaranya Habil di dunia ini. Maka cukuplah perbuatan mereka ini sebagai nasihat dan pengajaran bagi kita yang berfikir. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulu hasanat kama ta'kulun narul khatab. Jauhilah hasad dengki, kerana hasad dengki itu memakan kebaikan seperti api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah kali ini, marilah sama-sama kita hayati dan mengambil iktibar agar dapat dijadikan pedoman dan panduan dalam hidup kita. Antaranya, pertama, umat Islam hendaklah sedar bahawa kaum Yahudi dan Nasara adalah musuh utama umat Islam sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke hari ini, dan tentunya akan berterusan sepanjang zaman. Kedua, umat Islam hendaklah sentiasa berhati-hati dalam hidup ini supaya tidak terperangkap dengan tipu daya Yahudi dan Nasara. Ketiga, umat Islam hendaklah berusaha untuk melawan hawa nafsu supaya tidak terpesong dari jalan kebenaran dan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Keempat, umat Islam hendaklah sentiasa berdoa agar terpelihara daripada godaan iblis dan syaitan serta gangguan orang-orang yang berhasad dengki. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Banyak antara ahli kitab, yakni Yahudi dan Nasara, suka kalaulah kiranya mereka dapat mengembalikan kamu menjadi kafir setelah kamu beriman, kerana dengki yang timbul dari diri mereka sendiri sesudah nyata kepada mereka kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, maafkanlah dan biarkanlah oleh kamu akan mereka sehingga Allah datangkan perintahnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 109. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.